gunakan social media untuk advertise diri. Salah macam tu, Ustaz. Kadang-kadang nak tunjuk, nak impress ni, tunjuk badan kan, tunjuk sadar dia. Orang perempuan pula dengan sedemikian rupa lah. Aku tak nak kahwin, aku nak hidup seorang. Aku lebih senang hidup seorang. Dia memang tak nak kahwin. Kalau betul-betul orang tu serius, mari rumah. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit yang penuh dengan info, janji bermanfaat kepada kita insya-Allah. Baik, bersama dengan saya Ustaz yang handsome, Ustaz Haris. Jodoh ni Ustaz yang jalan. Zaman tu berubah tapi cara dia sama. Mungkin cara-cara penggunaan gadget ke apa berbeza tapi hati dan perasaan sama. Jodoh ni sebenarnya kita kena cari ke Ustaz? Ataupun kita tunggu jodoh datang? Nak pula orang perempuan. Sama ada istilah pergi mencari timba ataupun sebaliknya. Perkara ni saya tak nampak ada apa-apa kesalahan lah. Sama ada yang perempuan pergi cari lelaki ataupun yang lelaki mencari perempuan. Kerana maksud kepada perkara ni adalah untuk capai rumah tangga, perhubungan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kata kalau orang tu dia nak, sebab hari ni dunia sosial media. Jadi kalaulah kata dia pergi cari jodoh dengan cara media ataupun dengan cara maya, kita kata, tak menjadi satu masalah. Cuma kena jaga batasan-batasan yang ada lah. Janganlah sampai benda-benda sedetail-detailnya ditulis dalam sosial media ni. Maksudnya saya ni, tabiat saya macam ni. Kalau tidur saya macam ni. Semua benda dicerita. Maksudnya bila kita nak berkenalan, cukup sekadar perkara yang perlu diberitahu dan memberitahu maksud tujuan perhubungan tu apa. Contoh dia bagi tahu, okey, saya mencari suami yang soleh. Jadi maksudnya dia tulis-tulislah benda-benda yang dia berkehendak secara general. Tidak ada pengkhususan dan sebagainya, maka berlakulah pengenalan tu dan diakhiri dengan perkahwinan. Saya rasa tak ada apa-apa masalah lah dengan hal ni. Adakah jodoh ni sebenarnya memang betul ketentuan, tapi kita yang berusaha. Kalau kita tak berusaha ke arah mencari itu, kadang-kadang bila parent bertanya bila kau nak ni, bila kau nak kahwin, macam mendesak dia dan dia ni tunggu jodoh. Apa punya permasalahan macam ni Ustaz? Tunggu jodoh ataupun cari jodoh tu? Tapi kalau mak ayah desak dalam keadaan dia pun belum lagi, tapi bersedia. Bila kita tanya bersedia ni, kadang-kadang orang perempuan pun mana-mana lah orang kan yang nak kahwin tu, esok nak kahwin kadang hari ni pun kata tak sedia lagi. Itu benda-benda yang normal. Jadi nak tunggu kesediaan tu pun juga satu perkara yang perlu ditanya diri sendiri. Macam mana dia ni, jenis orang macam mana. Tapi secara keseluruhannya, walau bagaimana banyak pun tekanan yang berlaku, sama ada tekanan daripada mak bapak, tekanan masyarakat, adik-beradik dan sebagainya, kita tengok apa yang kita cari itu sebagai keutamaan. Nabi SAW beritahu, tungkahul mar'atu li arba'. Berkahwinnya perempuan ni atas 4 perkara. Dikahwini perempuan ni atas 4 perkara. Limaliha, wali hasabiha, wali diniha, wali jamaliha. Kerana agama dia, kecantikan dia, keturunan dia dan juga limaliha, harta. Biasanya orang akan kahwin tertarik sebab dia ni kaya. Dia ni orang kaya, maka berlakulah perkahwinan. Lepas tu li jamaliha, kerana kecantikan. Kan orang cantik, memanglah kita akan tertarik. Dan orang yang melihat kepada orang yang cantik, mana-mana pun kita di sini melihat pada orang yang cantik, mesti ada satu perkara yang kita look forward. Li hasabiha, kerana keturunan dia. Macam contoh ayah dia ni orang yang alim, orang-orang baik. Lepas tu yang terakhir sekali adalah lidiniha, kerana agama dia. 4 perkara ni biasanya sebab kadang-kadang kita tengok orang-orang dia tak berapa cantik sangat pun, ataupun dia tidaklah kata persis model muka, tetapi akhlaknya baik, bercakapnya lembut, dengar kata. Ini lebih tinggi nilai-nilai yang kita cari dalam diri seorang perempuan. Jadi kalaulah kata dia ada 4 perkara ni, Nabi bagi tahu, fasfar bizatid din taribat yadak. Kamu ambillah agama kerana ia memberi keuntungan kepada diri kamu. Jadi kalau orang tu, memang kita bercakap hari ni, agama. Tapi orang yang beragama ni memang dia akan bagi kemudahan. Dia tahu tak dengar cakap suami ni memang satu perintah yang Allah SWT marah. Ada hadis menceritakan disebabkan isteri dia tak keluar rumah, ayah dia meninggal. Ayah dia masuk syurga sebab anak ni taat suami dia. Tu cerita-cerita kan, tengok bila orang perempuan salihah. Lepas tu dia tahu ada hadis begitu, iza salla mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Orang perempuan yang jaga semayang dia, jaga puasa dia, jaga maruah diri dia, Allah SWT bagi dia pilih nak masuk pintu syurga mana satu. Silakan. Jadi bila orang perempuan ni, cerita orang perempuan lah, kalau dia betul-betul ada potensi ataupun keagamaan dia tu yang tertinggi, itu yang kita ambil.
terlampau memilih jodoh membuatkan orang takut satu, dan kita sebenarnya takkan dapat apa yang kita nak. Kerana Allah kata dalam Al-Quran, aku jadikan engkau orang semua berpasangan-pasangan. Tetapi kalau terlalu memilih jodoh, mungkin dia tidak akan berpasangan. Jodoh ni juga bukanlah kita kata terhad kepada seseorang saja. Faham tak? Macam kalau Allah dah takdirkan dia ni memang akan ada lebih daripada seorang isteri ataupun sebagainya. Inilah jodoh dia. Betul, Ustaz. Kalau kita kata jodoh ni dia terima ke dia tak terima ke, kalau dah itu yang dituliskan untuk dia, maka benda tu tak akan berlaku. Dan jika terlalu memilih sangat, mungkin tak berjodoh pun juga boleh jadi satu kriteria. Mana ada manusia sempurna, kan? Kalau orang ada kurang-kurang sikit tu biasalah. Sebab itulah Allah SWT bagi tahu dijadikan seperti pakaian suami isteri ni. Pakaian ni dalam setengah-setengah, macam tafsir Ibn Katsir menyebut, dia menutupi bahagian-bahagian yang terbuka. Maksudnya kelemahan-kelemahan yang ada, isteri tolong tegur sikit, suami pimpin kalau kerah sangat, slow sikit. Dia adalah kurang lebih dia. Kalau kata kita nak cari orang perfect, sampai bila pun kita takkan jumpa. Expectation kepada masalah ataupun sedikit daripada perbalahan rumah tangga yang kecil-kecil ni adalah. Tapi Ustaz, kalau macam sekarang jodoh ni kan, macam sekarang kan orang selalunya mempamerkan diri melalui social media. Macam dulu-dulu pun sama juga. Kan ada dekat dalam majalah-majalah kan, ada dekat ruang yang ujung tu salam perkenalan tu kan. Tapi sekarang tak payah dah gunakan social media untuk advertise diri. Untuk bagi tahu saya, dia tunjuk diri dia, salah macam tu Ustaz. Macam sekarang ni yang kita sedikit takutnya adalah kerana gambar-gambar yang dikongsikan oleh orang perempuan ataupun orang lelaki, kadang-kadang nak tunjuk, nak impress ni, tunjuk badan kan, tunjuk sadar dia. Orang perempuan pula dengan sedemikian rupa lah. Maka berlaku benda-benda macam ni sedikit sebanyak menjadi fitnah pula. Asal-asalnya okey lah, maksudnya dia kata dia nak kahwin, saya nak cari suami seorang. Okey, dia bagi tahu sikit sebanyak, tapi kalau setiap inci dia menceritakan dan juga dia pun menonjolkan diri ni melampau, pakai lipstick, pakai apa, pakai ini, pakai itu, dah menjadi satu kesalahan. Maksudnya sekadar kalau betul-betul orang tu serius, ramai rumah memang boleh tengok muka ni. Tengoklah depan mak ayah dia, bersaksikan mak ayah Boleh dia tengok, semua. Boleh tengok. Bahkan orang perempuan yang memakai nikab pun, dia boleh buka sekejap untuk bagi tengok. Dikhawatiri benda yang, sebab tu kalau orang pun kita tengok dalam episod-episod kita yang lepas kan, ini kan pula benda-benda yang kita dah janji ketah, kita tak tahu apa lagi, bisnes dan sebagainya kan. Jadi kita boleh buat, tapi buat cara macam mana agama dah guide kita nak buat. Tapi Ustaz, kalau katakan ada orang ni, dia memang baik lelaki baik perempuan, dia kata dia tak nak kahwin. Tak nak kahwin Dia memang tak, aku tak nak kahwin, aku nak hidup seorang. Aku lebih senang hidup seorang. Dia memang tak nak kahwin. Okey, bagi orang lelaki, Nabi SAW bagi tahu ada satu hadis. Wahai orang lelaki yang mana yang dah boleh ada rumah ataupun sewa rumah, tak kira lah sewa ke beli ke, tapi dia mampu untuk menyediakan rumah, falyatazawwaj, dia kena kahwin. Dia disunatkan ataupun disuruh kahwin. Kerana apa? Kerana itu adalah baik bagi faraj dia dan tenang bagi hati dia. Bagi mata dia, pandangan dia dijaga. Macam-macam mana pun kita ni manusia yang Allah SWT sertakan dengan perasaan nafsu. Dan ada cara-cara yang Allah SWT dah buat untuk kita menjaganya. Macam mana dengan cara kita menjaga keturunan kita, kahwin dan sebagainya. Jadi kalau orang tu tak kahwin dengan keadaan dia mampu jaga benda ni, maksudnya dia memang boleh, takkan terlibat dengan maksiat, perempuan pun dia takkan tengok cantik macam mana pun dia tuisnya. Dia tak kisah pun. Maksudnya dia tidak ada keinginan yang begitu tinggi dalam nafsu-nafsu dia berkaitan dengan perkara ni, mungkin boleh lah. Tapi kalau kita kata manusia normal ni, diri abang sendiri kan, kita kena ada isteri. Isteri kena ada suami. Sebab begitulah naluri seorang manusia. Dia perlu ada orang yang bimbing dia, orang duduk dengan dia, tempat dia menghalakan nafsu dia dengan cara yang baik dan benar dan berpahala. Dan meramaikan umat-umat Nabi Muhammad. Dan dapat keturunan-keturunan soleh-solehah ni, semua aset-aset kita. Kita nak mati esok, siapa yang nak doa untuk kita? Abang dah ada cucu, dia doa untuk abang. Baru banyak pahala dapat, dah meninggal pun boleh dapat pahala lagi. Jadi berkahwin ni bukan khusus kepada nafsu saja. Lihat kepada secara keseluruhan. Orang lelaki saya tengok ramai orang, kawan-kawan saya, lepas kahwin ni dia jadi lebih bertanggungjawab, fikir soal pekerjaan, dia punya kehidupan tu lebih teratur. Bila kita sudah berkahwin, jodoh sudah sampai, dia akan datang satu sifat tanggungjawab. Kasih sayang berbeza apabila kita sudah mendirikan rumah tangga. Jodoh pertemuan ketentuan Tuhan, tapi bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan jodoh kita dan bagaimana kita berdoa untuk dapatkan jodoh kita. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menolak jodoh yang datang pada kita dan kita tidak boleh dapat seperfect yang kita nak untuk diri kita. Itulah matlamat
daripada jodoh, kita mendirikan rumah tangga. Jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara pada malam ini. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye.